Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market. So, malam tadi secara live sudah terangkan kepada siapa yang hilang arah dalam market dan tak tahu apakah Bitcoin nak naik ke nak pump. Sudah terangkan semalam secara detail semalam. So, pagi ni Zul akan tunjukkan kat manakah position yang Zul tunjuk semalam ataupun nak tengokkan di manakah current ni good position untuk buy dan apakah indicator yang anda nak tengok dan sekiranya anda tengok di 4 hours dan 1 hour punya good position untuk buy. Itu akan terangkan. Kemudian nanti di ruangan komen ada juga sedikit kata permintaan. Nanti Zul akan tengok di ruangan komen untuk buat analisis untuk apa yang anda minta. Okay, tanpa masa lagi, let's go kita pergi tengok di Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dan tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah Coin Market Cap. So kita tengok review total market berada di mana. Total market berada di 1.14 trilion. Kemudian volume 77 bilion dan BTC naik balik 39% ke 40.1. Ethereum still lagi above 20%. So untuk secara summary pergerakan semalam, tengok total market drop 0.67 tapi tengok volume sedikit meningkat iaitu hampir 30% iaitu 29.75. Bitcoin juga meningkat sikit macam cakap sebelum ni 39.99. Now 0.33% meningkat kepada 40% balik. So untuk harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin kembali above 24k iaitu 24.0 tapi dalam tempoh dan 24 hours still lagi kita berlaku dropping 1.07. Sebab apa? Ikutkan semalam kita ada Bitcoin spike awal pagi semalam iaitu ke 25k, kemudian waktu petang tu kita drop dan malam tadi pun berada di 24. Now kita berada below hampir 23k ataupun hampir below 24 iaitu 24.0. So itulah untuk Bitcoin malam drop 1.09%. So bila Bitcoin drop kita expectation kan untuk altcoin lain juga drop. So Ethereum daripada 2k semalam 2k drop kepada 1.9, drop hampir 100k iaitu 1.65%. So untuk altcoin yang lain Cardano 3.2% drop, untuk SRP 0.06. So tengoklah semua dalam kuartal red candle ataupun red percentage. Kita ada tak yang green? Yang green DAI 0.12, Ethereum Classic 0.35, Lindio 5.28, FTX token 0.92. So mostly semua sedang melakukan dalam break. Sebab apa? Bitcoin melakukan kejatuhan. So persoalannya Bitcoin adakah good untuk kita setup? Adakah kita ada lagi dalam expectation release bound? So bagi Zul, Bitcoin masih lagi dalam tu punya anggaran untuk expectation release bound. Release bound tu ada dua target banyak. Macam lagi sebelum tu sama ada di kawasan 26 ni ataupun kita tengok di kawasan 28-29. So itulah kita punya main target. So Zul expected kita ada possible untuk sampai di kawasan 28 tapi ni sedikit heavy. Apapun untuk hari ni boleh berlaku huge rejection untuk di kawasan 26. Sebab apa? First target consider untuk release bound dah sampai. Tapi untuk current time baru bulan 8 tu ada expected untuk hampir bulan 10 barulah kita akan ada rejection balik. So meaning untuk expectation tu dengan analysis untuk 4 year circle tu, meaning kita expected bulan 9, bulan 10 ada code untuk naik lagi sebelum kita ada rejection untuk hit kita punya target ni untuk bear flat ni untuk end of the year bottom di kawasan hampir 11 ke 12k. So kalau nak tahu kenapa 4 year circle boleh sampai 9k, anda boleh tengok balik review malam tadi secara live. Sudah terang detail kan daripada chart ni kosong sampailah ada kuartal charting ni dan anda tengoklah analisis tu hopefully dapat membantu anda untuk tengok arah market. So untuk Bitcoin, apakah yang Zul tengok dan apakah yang sedang Zul monitor untuk pergerakan Bitcoin? So untuk pergerakan Bitcoin, untuk short term ni Zul cuba untuk dapatkan short term gain iaitu short term gain expected dalam 10 ke 20% profit untuk naik atas. So untuk itu kat manakah Zul punya setup buy? So setup buy kali untuk yang terbaik Zul tak, ada lagi kata sikit mana yang high risk. Tapi kalau anda nak tengok position yang consider betul cakap good position, memang kalau anda buy kawasan tu memang anda akan melakukan profit. So many percentage untuk naik tu lebih tinggi berbanding percentage untuk drop bawah. So untuk Bitcoin, untuk Bitcoin ni anda perlu tunggu kalau di 4 hours ni anda make sure RSI oversold dan stop RSI oversold. So bila anda RSI dan stop oversold, bila anda akan nampak price ni berada di bottom. So expected untuk ini boleh gain banyak berapa? Untuk ni anda boleh gain at least dalam 20% lah. Expect dalam nampak 23%. So kalau di Ethereum, kalau di Bitcoin, kalau anda tanya Zul, position mana yang cantik untuk buy? So anda perlu at least anda perlu tengok RSI. Make sure RSI dan stop RSI. So ini RSI size. So nak cantik anda letaklah line. Contoh kat sini anda letak line sikit. Kita ambil satu line.
Dan kita bawah, kita ambil yang bawah ni, kalau consider, so mana-mana saja hit line merah ni, consider RSI dia, anda boleh ambil position dan make sure itu RSI, expected stop RSI pun kan berada oversold. So stop RSI nak ambil, stop RSI ni nampaklah clearly kat mana dia bottom top tu. So ini sama juga, kita boleh juga letak satu line, letak line untuk stop RSI. So anda letak je kat kawasan ni, kita buat adjustment sikit. So minimum apa-apa saja, minimum untuk ini senang aja. Untuk anda masuk di Bitcoin ni, kalau di 4 hours, whatever stop RSI berada di oversold dan RSI juga berada oversold, so ini adalah consider good position untuk anda take position buy untuk di Bitcoin untuk expectation 10 ke 20% profit. So untuk gain ke atas. So itulah untuk short term. Untuk long term still lagi Zul ada expectation untuk Bitcoin sampai ke 11k macam mana. Dah pulang pada Bitcoin, tapi Zul expected untuk ada release bound ke 26k dah sampai, dan expected ada kawasan Oman 28, sedikit hyper. Kemudian kita ada huge kita punya apa? Kat sini kita ada huge resistance iaitu 29k ni adalah kita punya major resistance. So expect bila major resistance ada berlaku, ada kata rejection yang besar lah kawasan tu. Sama ada tinggi mana, expected untuk mungkin bulan 9, bulan 10, bulan 11 mungkin kita akan hit. Kemudian kita akan nampak price mula dropping, dan dropping tu kita akan expected akan fear balik dalam market, dan kita akan tengok ada huge drop untuk trigger kita punya bear flag ni untuk price target sampai kawasan 11k, iaitu kita punya expectation bottom di Bitcoin berdasarkan 4 year circle 80 ke 83%. Bitcoin drop daripada all time high daripada 69k. So itulah sikit analisis untuk long term dan short term, dan kali untuk short term tu tunggu position buy. So most probably tu tengok yang ni, kali aku kata di Bitcoin untuk di 4 hours ialah position yang anda nak tengok ke manakah good position untuk buy berdasarkan RSI. So kalau anda nak pergi time frame lebih kecil iaitu 1 hour. So 1 hour Bitcoin sama juga, anda boleh buat entry yang sama macam di 4 hours, iaitu RSI dan stop RSI mestilah berada di oversold. So untuk RSI di 1 hour, anda tengok ada clearly kita ada 1, 2 nanti tu akan bulatkan. Ada 1, 2, 3. So ni berdasarkan ini anda boleh tengok, anda letak saja line ni, mungkin letak di forward tadi tak apa, naikkan sikit. So tengok whatever plate line merah ni anda boleh position. So kalau nak test kita akan check price, bila price ada kat tu apa yang berlaku. So contoh kita tengok 1, 2, 3 dan 4. So kita tengok ni ada 1 profit kat sini, 2 profit kat sini, 3 profit kat sini, 4 profit. So cakap okey lah, ni tengah naik tu, tambah tengah bawah, tengok belakang lagi tak masalah, kita akan tengok belakang lagi. Contoh kita ada kawasan yang ini, kita tengok lagi belakang yang ini apa yang berlaku. Price ini ber-TP kawasan ni, sebab apa? RSI kalau ikutkan ini tak TP lah, kita sepatut yang ini sudah TP kawasan ni. Lagi kita apa? Kawasan ini. So RSI oversold. So apa berlaku kat sini? Ya sini kita banyak kat sini, okey. Kat sini berlaku sikit lah. Yes, dapat ni sikit je. Dapat naik saja dalam persen tapi drop. So itulah aku kata beware juga dalam market, walaupun ada setup itu menarik, tapi beware juga dengan pergerakan ni. Contoh kita tengok pergerakan ni fail. Kenapa fail? So normal berlaku, tengok atas RSI berada di oversold, stop RSI pun berada oversold. So meaning good price untuk 10-20%. So berlaku price naik, kemudian price drop balik, dan tak buat sampailah price sampai buat balik setup ni untuk buy. So meaning untuk percentage dia berlaku tu tinggi, tapi dekat bukanlah 100% yang boleh kita tengok. Dah masuk aja confirm 100% akan dapat profit. Yes mungkin dapat, tapi beware juga dengan pergerakan ini. Sekiranya sentiment dalam market aku kata bearish kuat, so meaning dia akan mula drop lah. So itulah untuk di Bitcoin tu, apapun setup yang kita tengok bukanlah 100% dia ada, tapi ikutkan sini daripada berapa? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada 6 setup kita nampak 1 saja gagal. So meaning kalau anda buy spot jatuh pun tak salah, kita boleh holding untuk holding long term. So kalau anda di leverage tu tak saran leverage, sebab anda perlulah kuota spot saja. Di spot itu adalah lebih selamat daripada leverage. So itu untuk di 1 hour. Nanti tu akan clearkan sikit, tu akan clearkan drawing ni. So, di 1 hour dan 4 hours itulah anda nak tengok dan make sure RSI dan stop RSI dah berada di oversold. So, nanti tu akan pergi ke chart lain. So, first kita akan tengok di ruangan komen. Untuk semalam ada tak ruangan komen tu ikutkan semalam. Kalau tu boleh ajar tak macam nak tengok RSI dan stop. Sebab nak tengok tapi tak tahu kat mana ada. So, kat mana ada? So, mungkin yang kawan kita ni mungkin baru lagi. So, untuk di stop RSI first tu akan pergi basic dulu. Untuk di trading view ni kita akan ada indicator. Klik saja indicator dekat
Lepas anda klik indicator, anda type saja ni RSI. So RSI anda ambil saja ni Relative Strength Index dan Stock RSI. Relative Strength Index adalah yang atas, RSI yang atas ni. Stock RSI adalah di yang bawah ni. So itulah untuk RSI macam mana nak dapat. Dan RSI ni macam mana nak baca dia? Senang saja. Whatever price berada di kawasan, kita ada RSI ni, kita akan baca overbought dan oversold. So whatever atas antara 70 ke 100 ini adalah kawasan overbought. Whatever 30 ke bawah ke kosong ialah kita panggil kawasan oversold. So buy right. So macam mana nak buy right untuk baca kuartal RSI ni macam mana? Whatever RSI berada di kawasan oversold, kita akan expected price akan melakukan rejection ke atas, meaning mana price akan melakukan kenaikan juga. Sama juga bila RSI itu berada di kawasan overbought, meaning bila kat chart ni kita akan tengok expectation untuk price drop ke bawah. Sebab apa? RSI ni pun dah overbought, so benda dah sampai atas. Bila sampai atas, benda akan jatuh bawah. Bila benda jatuh bawah, dia akan naik ke atas. So samalah pergerakan chart. Itulah untuk RSI. So kita kenapa monitor dua RSI? So ingat, RSI ni lain, RSI yang atas ni adalah untuk monitor pergerakan ataupun arah market. So meaning contoh RSI ni berada di kawasan overbought. So meaning kita akan expected nanti meaning RSI ni berada di kawasan overbought. So meaning untuk chart ni kita akan expected price tu akan drop ke bawah, dan price dah pun drop ke bawah. Dan sampai mana? Price sampailah stock RSI berada oversold. So bila stock RSI berada oversold, dan kita expected untuk price ni akan melakukan kenaikan, nampak RSI ni price juga melakukan kenaikan. So itulah untuk RSI, itulah arah pergerakan market. Tapi untuk di stock RSI juga, so stock RSI sama juga overbought oversold, cuma atas bawah itu adalah kita tengok momentum. Tu contoh kita tengok sekiranya RSI, contoh yang tengok ini, RSI kita berada di kuartal tu, RSI ni berada di oversold, price berada di support resistance, kemudian stock RSI juga berada di kawasan ni. So meaning kita tengok price memang nak melakukan kenaikan, cuma kita tengok kenaikan tu banyak atau sedikit, kita tengok stock RSI. Stock RSI ni berada oversold, so momentum dia kuat untuk melakukan kenaikan. Sebab tu kita tengok ada huge pergerakan. Even kadang-kadang kalau kita nampak macam tu, macam juga di 4 hours RSI dan stock RSI berada di oversold, maksudnya kita akan nampak candle yang agresif lah, candle agresif. Sebab apa? Price nak naik atas, kemudian disupport oleh momentum. Contoh macam ni, kita tengok RSI berada di, stock RSI berada di oversold, ini momentum untuk naik ada, tapi price tak berada, RSI kat sini tak berada di kawasan overbought. Dia ada berlaku kenaikan, tapi kenaikan tu slowy aja. Kita tengok kenaikan tu tak agresif pun. So itulah yang anda tengok kalau untuk dalam RSI ni macam mana untuk di Bitcoin, di crypto anda bertengok make sure di 4 hours dan 1 hour berada, dua-duanya berada di oversold. So meaning anda akan dapat huge profit ataupun huge kenaikan ataupun huge reaction price untuk ke atas. So itulah untuk di Bitcoin, dan macam mana untuk membaca RSI tadi. So net orang komen nak tengok apa, dipilih kat mana untuk short term ke link. Nanti tu akan tengokkan link chain link. So chain link tu tak pasti ada masuk, ada position kat mana. So position tu untuk chain link tu ada, tekan dulu kita ada trendline ni. So mesti tengok trendline RSI. So ikutkan kat sini kalau anda masuk quarter 1 hour, tengok 4 hours dulu. So 4 hours tengok RSI. So stock RSI berada di oversold, RSI belum lagi berada oversold. So meaning position kat sini consider high risk, tak boleh masuk. Kalau ikut nak masuk, anda mungkin masuk di 1 hour macam tu terangkan semalam. So kita pergi ke 1 hour. So meaning anda masuk position ni di mana RSI itu berada di oversold, stock RSI berada oversold. Tengok berlaku kenaikan tapi tengok momentum itu walaupun ada, tapi naik tu tak banyak pun, tak ada movement nanti. Disebabkan apa? Disebabkan 4 hours tadi price RSI tak berada oversold. So make sure anda macam di 1 hour tu mestikan align juga dengan position di 1 hour. Tapi di 1 hour ni consider mana dengan RTP. So currently kita tengok ada position ni anda dah masuk high risk position ni. High risk position sebab apa? Sekiranya price breakout trendline ni align dengan juga ni, Bitcoin ada possible untuk drop sikit lagi. So meaning untuk challenge boleh drop balik ke kawasan $8. So untuk position ni barulah anda kita akan expectkan untuk RSI kembali one more time berada oversold, stock RSI berada oversold, kemudian di 4 hours juga kita akan expect untuk RSI ni berada oversold, meaning kita barulah good position. Tu meaning untuk challenge ni dia nampaklah lebih selamat kalau anda nak kuartal masuk buy lah, tunggu di kawasan key level ni $8 sebelum kita ada kuartal naik balik. So itulah pergerakan di challenge. Kalau tu nak masuk di challenge, di challenge pun tu akan tunggu sebenarnya. Apa challenge boleh buy di link ni, kuartal link boleh buy di Luno. Tu Luno juga currently tu create trade di Luno saja untuk buy spot. Dia hanya fokus untuk dapatkan cash tu, whatever profit nanti modal tu akan keluar modal dan keluar sikit profit. So untuk di challenge currently
berada kawasan ni, adakah boleh bound? Yes, boleh saja berlaku bound. Berlaku bound tak salah. Ini kalau siapa dia masuk position ni, dia akan profit. Tapi bagi Zul, untuk selamat, Zul akan tunggu di 4 hours dan 1 hour. Dan only untuk altcoin ni, Zul akan monitor di Bitcoin. Kalau ada Bitcoin, ada pergerakan sikit high risk position dan cantik, barulah Zul akan refer bagi altcoin. Zul takkan masuk altcoin selagi mana Bitcoin tak tunjuk setup buy. Walaupun aku kata setup buy yang sedikit high risk, even di Bitcoin tak ada lagi sebarang setup buy. So, ini Zul tak akan masuk di altcoin. So, ini untuk challenge ni ada possible berdasarkan Bitcoin dan sini ada possible untuk drop sedikit lagi. So, ini untuk challenge juga ada possible untuk drop. So, kalau nak tanya tadi soalan nak TP kat mana? So, TP ni make sure anda tengok RSI ni. At least kalau tengok di 1 hour, stop RSI berada di oversold, anda masuk ini. So, RSI berada overbought, so anda boleh TP. So, ini untuk 1 hour ni, kalau anda masuk position, anda tunggu saja whatever RSI ni. RSI ni berada di kawasan overbought, barulah anda consider boleh take profit. Tapi consider ni, anda masuk, anda mungkin ada floating sikit sampai kawasan, masa tu RSI berada oversold. So, RSI oversold, mungkin dia akan lakukan kenaikan. Minimum masa tu RSI berada di overbought, barulah anda boleh TP. So, nak tanya persoalan tadi, ringkas, TP link dekat mana? So, TP link untuk short term tu, even short term pun at least di 1 hour. 1 hour anda akan tengok RSI mestilah berada overbought. So, barulah aku position untuk anda take profit untuk short term period. Kalau ikutkan anda masuk tu di kawasan 1 hour. So, itulah untuk challenge. Kemudian next comment kita tengokkan, okay, dah jatuh ke juga normal. Mencakapkan biasa minta review KDA. Ada buy di 2.07 di RSI satu value berapa tu kan dia untuk take profit. So, sama juga KDA, kita tengok si KDA dia masuk 207. So, KDA KDA kita ikutkan dia masuk dalam kawasan support ni, dia dekat support 207. So, walaupun untuk KDA ni consider kalau di 1 hour anda dah memang masuk dengan consider good. Sebab apa? RSI hampir berada di oversold dan kita ada line biru ni. KDA kita ada line biru iaitu berada di kawasan oversold dan stop RSI juga berada oversold. So, ini kita expect naik atas. So, currently kita nampak ni untuk KDA ni kalau breakout trendline ni barulah expect akan ada issue massive. So, ini untuk currently possibly akan ada berlaku sedikit kuartal bermain lagi kawasan ni ataupun sedikit agresif price itu KDA akan push drop ke bawah. Sebab apa? Kita tengok balik di 4 hours. Di 4 hours untuk pergerakan RSI. RSI di 4 hours untuk KDA ni dah cantik banyak. Dah cantik. Kenapa dah cantik? Sebab apa? Sebelum ini walaupun belum berlaku betul-betul oversold, tapi berdasarkan data-data yang tengok 2-3 currently berlaku, tengok RSI hanya buat aku kata reaction dengan line biru ni, tak berada oversold sangat, cuma sikit above. Tengok ini, yang ini 1, 2. So, ini kenapa 1, 2. So, ini kat sini possible juga kita boleh ambil opportunity. Price jatuh kawasan support, dah pun jatuh di kawasan key level ini. Kalau ikutkan tengok kita draw selatan ni, ada 1 key level kawasan almost ni dan expected net adalah kawasan ni. So, untuk KDA sama ada rebound kawasan ni ataupun drop lagi kawasan ni sebelum melakukan kenaikan. Dua nampak possible. Dua ni ini berlaku dan ini berlaku, tapi bergantung kepada Bitcoin. Maksud cakap sebullish mana pun setup altcoin tu takkan buy selagi mana Bitcoin tak create setup buy ataupun tak menunjukkan dia naik atas. So, Bitcoin ada still lagi tak nampak lagi dia naik atas, possible untuk early rebound. Kita expected mungkin ada sikit lagi drop. So, meaning untuk KDA juga tu tak expected dia akan bound di kawasan ni berdasarkan Bitcoin. Meaning possible dia akan ada sedikit lagi drop untuk kawasan ni sebelum dia betul-betul breakout trendline ni dan melakukan ke atas. So, meaning kalau anda masuk position ni 207 kawasan ni, meaning anda expected anda akan floating sikit ke kawasan valuasi. So, meaning anda position tu kalau anda buy di spot tak masalah, holding saja. Tapi kalau anda buy leverage, meaning anda dah meaning seperti anda akan stop loss lah, anda akan quarter margin. So, juga jangan leverage, buat di spot saja. So, untuk di KDA memang good position, tapi currently mau kata cakap link juga di Bitcoin. Altcoin mesti link dengan pergerakan di Bitcoin. So, Bitcoin tak ada lagi pergerakan untuk naik. So, meaning untuk Bitcoin ada sikit dropping. So, KDA ni be prepare untuk another drop ke kawasan satu ni sebelum kita ada berlaku bound dan kita nampak ni yang lebih kuartal lebih selesa, iaitu RSI ni berada oversold, stop RSI berada oversold dan Bitcoin enggak berada oversold dan expected akan melakukan bound balik. So, itulah untuk KDA. So, nak ambil profit macam mana KDA ni kalau tiba-tiba berlaku kenaikan, kita kata taruh rezeki tak tahu rezeki tu tak ke mana kalau ada. So, kalau dia naik tu taklah anda tengok saja whatever RSI di 4 hours ni berada di overbought, anda boleh TP ataupun sedikit lower anda tengok di 1 hour, whatever saja RSI berada di overbought ni anda boleh TP untuk di position anda tu. So, kali itu aja yang anda perlu tengok macam mana nak TP berdasarkan RSI, dan ada juga data-data lain tapi tu ajarkan yang ni, itu tunjuk yang cara paling mudah lah menggunakan RSI.
So net dia akan komen nak tengok apa lagi. Yang ni kini candle ni, kemudian tengok selamat pagi tu tengok okay, semalam okay, thank you. Lepas tu tengok review KDA dah boleh buy. Okay, ni dah kata yang sama tak, yang sama dia sarankan KDA. So itulah aku kata analisis. So sekiranya anda nak tengok sembarang kata analisis ni, anda boleh type di ruangan komen bawah dan besok Zul akan buatkan, ataupun anda boleh tengok tu masa live. Setiap hari Zul buat Isnin sampai Jumaat pukul 10 ke 11 malam, teknikal secara live. Kat situ anda boleh tanyalah soalan. Dan untuk hari ni kita akan back balik kepada Bitcoin, dan separuh akhir Zul nak pergi juga kepada Ethereum sikit. So Bitcoin nampak nampak pagi ni ada clear nak jatuh. Sebab apa? Kita nampak RSI ni belum ada oversold, dan even di ni 1 hour lah. Kalau 1 hour ni at least kalau nak kata busuk-busuk pun, kalau nak masuk anda perlu make sure RSI 1 hour berada di oversold. So kalau currently berdasarkan beberapa jam ni, kita tengok hanya kawasan ini saja berada oversold dan stock RSI berada oversold. Yang lain RSI belum lagi berada oversold, hanya stock RSI saja berada oversold. Meaning segala position kat sini bukanlah good position. Sama juga ni bukan good position. So meaning untuk expected, untuk at least anda tengok, nak at least kalau nak terfikir terbaik pun, make sure RSI di 1 hour dan stock RSI dari 1 hour at least berada oversold. Kemudian kita akan cross check dengan Bitcoin. Cross check Bitcoin meaning ada expectation untuk at least sampai ke kawasan ni, dan kemudian kita tengok sama ada dia trigger kita punya pattern ni. Kalau trigger ni meaning be prepare position ni adalah kita akan biarkan saja. Sebab apa? Ini still lagi kalau price jatuh kawasan ni dan RSI belum lagi berada oversold, sebenarnya ada possible untuk di drop dan trigger kawasan ni, dan expected untuk kita akan dapat kalau kita masuk di kawasan, kalau tu masuk kawasan position ni, kemudian meaning inilah high risk position. Sebab apa high risk position? Sekiranya price sampai di kawasan ni dan RSI ni belum lagi berada di kawasan oversold, so meaning be prepared untuk another drop ke bawah. So meaning position yang tu masuk sini, expectation tu akan masuk high risk, tapi position yang tu nak masuk kat sini tu akan refer untuk di 1 hour. 1 hour tu refer apa? Tu refer make sure RSI tu at least stock RSI dan RSI mestilah berada di oversold, barulah Zul akan buy di position ni. Tapi Zul prepare juga minda Zul, iaitu di 4 hours belum lagi oversold. So meaning be prepared untuk trigger kita punya wedge ini untuk price sampai kawasan ni. Dan sekiranya Bitcoin drop ke kawasan dalam bulk ini, barulah Zul nampak aku kata 100% kita akan dapat RSI tu berada oversold, stock RSI berada oversold, dan aku kata 1 hour pun sama juga berada oversold dan berada stock RSI dan stock RSI berada oversold. Barulah kita akan nampak gain another kita punya position dan 20-30%. So ini pun 18% untuk kembali balik naik atas. So itulah untuk expectation currently. Untuk kata pattern ataupun error ni adalah price target untuk long term. So ada boleh, so ada be mind kita untuk kata sebagai peringatan kita, walaupun kita buy kawasan ni ada still lagi peringatan bawah, dan kalau drop bawah itu apa yang perlu buat. So sekiranya Zul masuk position ni macam biasa, nanti kalau Zul masukkan, Zul akan sharekan Discord channel. Siapa yang join YouTube membership, dia akan dapat link ke Discord channel. So macam mana nak dapatkan Discord channel? Senang je, anda pergi ke Zul punya page YouTube ni, kemudian anda cari button join, anda klik button join. Selepas anda klik button join, anda akan nampak membership. Dalam membership ni anda klik saja, dalam membership ni akan ada link ke Discord. Dan untuk hari ni sekiranya ada setup buy, Zul akan terangkan position di buy dan manakah Zul nak TP dan apakah Zul akan buat dengan position tu. So untuk hari ni Zul tengok position kawasan ni, mostly kita tengok pergerakan ini ada possible Zul takkan buy lagi di kawasan ni. Tapi macam lagi berdasarkan tengok high risk position, kalau RSI di 1 hour dah berada di oversold, dua-duanya oversold, means Zul akan masuklah sedikit high risk. Dan sekiranya position ni naik, position ni hanyalah profit dia dalam 5 ke 8%, 5 ke 10% saja. Sebab apa? Position ni 4 hours bukan berada di oversold, hanya 1 hour. Jadi kalau kita masuk menggunakan RSI dan stock RSI berada oversold di 1 hour, tu meaning kita nampak itu hanya percentage untuk profit adalah 5 ke 10% saja. Tapi kalau kita dapat katakan masuk kawasan ni, Zul masuk kawasan ni, kemudian price drop, tak apalah, position ni Zul holding saja. Zul akan holding asset. Sebab apa? Zul buy di spot, tak fikir, tak perlu risau pun. Kalau drop pun kita hanya hilang value, asset tu still lagi ada. So ini Zul akan tunggu next position buy, iaitu position untuk price drop di kawasan ni. Dan di kawasan ni Zul aku kata expectation kan Zul akan 100% kita akan nampak RSI berada oversold, stock RSI berada oversold. So meaning kat kawasan ni Zul akan buy lagi sekali untuk gain another position untuk sampailah at least 10-20% sampai mana RSI berada oversold balik. So meaning given time price yang Zul masuk kat sini akan kembali juga profit. So yang position ni kau akan expected dalam 20%, position ni Zul akan dapat dalam 5%. So dua position still lagi profit. So meaning sebab tu cakap buy di spot. Buy the spot kita tak perlu risau. Sebab apa? Kalau drop kita hanya hilang value, asset so still lagi ada. Kalau anda buy leverage, meaning anda akan liquid, anda akan hilang anda position dan anda hilangkan modal. So itu cakap jangan leverage, make sure anda hanya guna spot trade saja untuk di crypto.
So itulah di Bitcoin. So last sebelum kita akan untuk akhiri, kita akan tengok di Ethereum. So Ethereum currently nak ada mana? Ethereum kita ada wedge. Tu wedge ini sama juga ikutkan kita correction. So meaning untuk Ethereum ada possible untuk drop di kawasan bawah ni balik, dan tu ada expectation untuk at least untuk yang ini. Kalau kita wedge ni trigger lah. Kalau ikut trigger pattern ni sampai mana price target untuk Ethereum. So port ni kalau dia nanti atas ni dan breaking, ini kita nampak price tu return balik ke 1.7. 1.7 barulah kita akan expected kita akan nampak RSI di Ethereum ni possible oversold, dan price tu adalah lebih selamat untuk kita buy untuk at least kata risk and reward itu untuk pembeli untuk dia rebound ke atas lebih tinggi berbanding naik ke bawah. So ini kena price support itu dalam damping 20% kita punya position. So itulah currently yang Zo tunggukan di kata Ethereum, Bitcoin, Chainlink, dan ada juga sikit Uniswap. Sebab apa? Coin-coin itu boleh Zo buy di Luna. Currently Zo hanya trade di Luna saja. Di Binance, di KuCoin Zo hanya holding kata coin Zo yang untuk long term, Zo biarkan situ. Dan ada juga setengah-setengah coin sudah masuk pun ke dalam Zo punya kata ledger. So itulah kata position Zo kali untuk sedikit urusan untuk Ethereum. Ada possible untuk dia drop ke kawasan ini. Yang ni bound ataupun di kawasan ni. Dua-dua pun Zo akan tengok. Bila price jatuh kawasan ni, Zo akan cuba ambil buy untuk high risk position. Kalau bump, kalau naik ini dalam 50-10% saja. Kalau drop taklah, price ni holding, dan Zo akan masuk lagi sekali kawasan ni untuk expect another percent 20% tu melakukan kenaikan ni. Sama macam Bitcoin, kenaikan ni akan menyebabkan yang ni pun akan profit balik. Bila stock rasa berada overbought di 4 hours, Zo akan exit dua position ni untuk ambil modal dan sedikit profit. Dan profit untuk selanjutnya Ethereum selanjutnya profit Zo tak ambil, tapi sekarang Zo ambil juga lah 10 ke 20%. Sebab apa? Untuk di Luna tu Zo target untuk collect cash. Sebab apa collect cash? Sebab apa? Zo prepare untuk yang ini, iaitu untuk end of the year untuk bottom di kawasan 10 dalam 11k. Dan untuk Ethereum kat mana? Untuk Ethereum Zo ada expectation kan untuk bottom dia. Kalau ikutkan kita ada channel ni adalah point of breaking. Meaning point breaking kalau ikutkan ni, meaning kita akan trigger dalam kawasan 500. So untuk Ethereum Zo ada target almost dalam $500 sebelum price itu betul lah. Tengok ni ada berapa level, 514, 250. Tapi Zo expect dalam 500. Sebab apa 500? 500 tu kalau ikutkan kita ada key penting kawasan ni 54, dan ini sebaik saja kita breakout 554 ni kan kita huge melakukan kenaikan. So ini untuk next major support untuk Ethereum selepas 1k ataupun $909 tu adalah expert di 500. So dengan buat technical analysis untuk di Bitcoin drop ke dalam 11-10k, Ethereum ada consider untuk drop ke kawasan 500k, $500. So adakah boleh jatuh? Kalau rezeki kita buy, tapi itulah berdasarkan analisis. Tapi juga untuk di Ethereum ni tak perlu tunggu sampai 500. Kalau dapat kita ambil bercuti. Tapi kalau ini Ethereum ni whatever price antara 1.7 dan 1k adalah good position untuk anda DCA monthly untuk collect asset ni untuk prepare next bulan expectation tahun 2025. So guys, itu aja untuk analisis pagi ni. So apapun, kalau anda nak lebih analisis, jangan lupa like, subscribe, hit button notification. Sebab apa, malam nanti Zo akan buat live kata review secara live ataupun technical analysis secara live pukul 10 ke 11 malam. Dan masa tu anda boleh request sebarang coin anda di masa live, dan Zo akan cuba ambil semua request anda. Kalau tak sempat macam biasa, nanti Zo akan forwardkan kepada untuk review yang macam pagi ni. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda lagi di next review malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.